Whisper Magfandana Abin, Code Matrix 101810. Kesehatan mental adalah sama penting dengan kesehatan fizikal tubuh badan. Pertubuhan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kesehatan mencakupi fizikal, mental dan sosial dalam keadaan yang sempurna. Tajuddin juga berkata, dalam kajiannya berkenaan kesehatan mental menggambarkan individu dalam keadaan sempurna dari aspek jasmani, emosi, rohani, mental dan bukan sekadar tidak mempunyai penyakit. Kesehatan mental memainkan peranan yang cukup penting. Hal yang disebabkan oleh kesehatan mental yang tidak jaga akan memberikan impak negatif kepada kesehatan fizikal seseorang. Sebagai contoh, dari aspek psikologi, seseorang akan menunjukkan gejala seperti sukar tidur, lebih dikenal sebagai insomnia atau hilang selera makan apabila individu tersebut mengalami masalah kesehatan mental. Perkara ini jelas kelihatan apabila berlakunya peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa yang mula melonjak naik ketika berlakunya penularan wabak penyakit COVID-19 pada awal tahun 2020. Perkara ini membuktikan apabila pihak UNESCO menyatakan lebih 1 bilion pelajar di 129 buah negara terkesan dari segi pembelajaran dan pengajian di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Keadaan ini juga bukan mempengaruhi pelajar di sekolah menengah sahaja tetapi berlaku pada mahasiswa juga. Dalam penulisan akhbar oleh Adnan 2023, masalah kesihatan mental ini berpunca daripada harapan tinggi terhadap pencapaian akademik daripada ibu bapa, faktor psikososial, sosioekonomi, budaya dan persekitaran dan kemiskinan. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif yang hendak dicapai oleh para pengkaji, dan yang pertama ialah untuk mengenal pasti simptom-simptom yang berlaku, iaitu masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Dan yang kedua ialah untuk menganalisis punca-punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Dan yang ketiga ialah untuk menghuraikan kesan-kesan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui borang soal selidik dan juga dalam bentuk Google Form untuk mendapatkan data daripada responden. Borang soal selidik ini dibina mengikut prinsip KISS iaitu Keep It Short and Simple. Penggunaan borang soal selidik lebih praktikal dan berkesan digunakan untuk populasi yang besar. Kajian ini dijalankan ke atas para mahasiswa IPT yang pernah mengalami masalah kesihatan mental. Pengkaji telah menggunakan kaedah mengumpul data melalui borang soal selidik dan jadual digunakan untuk memaparkan hasil kajian pengkaji, dan seramai 30 orang responden telah menjawab borang soal selidik yang disediakan. Huraian data adalah dengan menggunakan peratusan, dan pengkaji telah menggunakan carta pie dan graf untuk melihat hasil kajian yang lengkap daripada borang soal selidik berkenaan. Oleh itu, metodologi kajian ini dikenal pasti dapat menjamin kebolehpercayaan dan kesahan daripada dapatan kajian, dan pengkaji telah mengikut tata cara kajian dengan menepati data yang diperolehi. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Kajian ini mengaplikasikan teori stoikisme. Teori stoikisme merupakan aliran pemikiran falsafah yang mengajarkan tentang mengawal diri. Dua tujuan teori ini adalah untuk membentuk pemikiran yang bebas dari emosi negatif dan menekankan hidup dengan melakukan kebajikan. 4 elemen utama kebajikan menurut teori stoikisme adalah adil, bijak, menahan diri, dan berani. Oleh itu, pengkaji mendapati bahawa teori ini sememangnya berkaitan dengan usaha manusia dalam mencapai ketenangan fikiran. Adegan ini selari dengan isu kajian, yaitu permasalahan kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT. Seterusnya, isu semasa yang dipilih dalam kajian ini ialah isu kesihatan mental yang sering menjadi topik hangat yang dibincangkan pada masa kini. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020, wabak COVID-19 telah menggemparkan masyarakat di seluruh dunia.
Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk mengawal wabak ini. PKP sememangnya memberi suasana baru kepada masyarakat. Begitu juga dalam sektor pendidikan, sekolah dan institusi telah pun ditutup menyebabkan proses pembelajaran terpaksa diteruskan secara atas talian. Keadaan ini memberi banyak cabaran kepada pelajar. Antaranya, ketiadaan alat beranti, capaian internet yang kurang baik, dan suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Kesemua masalah ini boleh membawa kesan negatif terhadap pelajar, kerana lama-kelamaan mereka akan mengalami tekanan jika tidak dapat mengikuti pembelajaran atas talian secara berturut-turut, sehingga boleh mengganggu kesejahteraan mental dan fizikal mereka. Dalam konteks akademik dan kehidupan universiti, mahasiswa terdedah dan mudah menghadapi tekanan dari berbagai sumber seperti tuntutan akademik yang tinggi serta beban tugasan yang banyak. Malah, kebanyakan pelajar juga menghadapi cabaran dalam kewangan, masalah pribadi serta konflik interpersonal dengan rakan ataupun pensyarah. Hal ini akan membawa kepada masalah mental kepada pelajar. Oleh itu, penerapan stoicism merupakan langkah penting yang boleh diambil oleh pelajar. Penerapan konsep stoicism ini mampu melatih mahasiswa untuk belajar fokus dalam hal-hal yang boleh dikendalikan mengikut kemampuan masing-masing serta mengendalikan diri dan emosi. Dengan penerapan stoicism ini juga mampu membentuk mahasiswa yang mempunyai kesedaran diri yang tinggi dan secara langsung membentuk daya tahan mental dan fizikal yang lebih kuat. Konsep stoicism ini akan membantu mahasiswa untuk menerima situasi di luar kawalan mereka dengan sikap yang positif dan terbuka. Seterusnya, meningkatkan kejayaan bukan sahaja dalam akademik, malah kehidupan seharian. Baiklah, untuk analisis demografi, saya Jana Farwiza binti Keswama dengan nombor matriks 98737 akan memberi keseluruhan analisis dapatan untuk demografi. Dan pertama sekali iaitu analisis demografi responden mengikut jantina. Responden kajian terdiri daripada 30 orang pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT dan jadual 1 dan raja 1 menunjukkan bilangan responden lelaki ialah 15 orang iaitu bersamaan 50% kerana bilangan responden perempuan juga 15 orang iaitu juga bersamaan dengan 50%. Dan hal ini telah menjelaskan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi keputusan keseluruhan kajian ini dan bilangan responden perempuan bersamaan dengan responden lelaki kerana kedua-dua jantina boleh menghadapi masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT, tidak kira jantinanya apa. Dan untuk analisis demografi responden mengikut umur pula, walaupun terdapat banyak umur yang telah disenaraikan di Raja Kedua, namun hanya dua yang diambil kira di sini iaitu antara 20 hingga 21 tahun dan 22 hingga 23 tahun. Baiklah, untuk responden kajian ini juga terdiri daripada 30 orang pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT. Dan daripada jadual 2 dan Raja 2, ia juga menunjukkan bilangan responden yang berumur di antara 20 hingga 21 tahun iaitu sebanyak 21 orang, iaitu bersamaan dengan 70%, manakala bilangan responden yang berumur antara 22 hingga 23 tahun ialah 9 orang iaitu bersamaan dengan 30%. Hal ini demikian kerana faktor umur dapat mempengaruhi keputusan keseluruhan kajian ini dan bilangan responden yang berumur antara 20 hingga 21 lebih ramai berbanding bilangan responden yang berumur 22 hingga 23 tahun kerana pelajar yang lebih muda tidak mempunyai pengalaman yang sebanyak seperti pelajar lain yang lebih tua dan ini akan mempengaruhi kesihatan mental mereka sebagai pelajar. Dan analisis demografi yang terakhir ialah analisis demografi responden mengikut bangsa. Baiklah, responden kajian ini berdasarkan daripada jadual 3 dan Raja 3 menunjukkan bilangan responden daripada pelajar yang berbangsa Bumi Putra Sarawak adalah sebanyak 22 orang iaitu bersamaan dengan 73.3%, manakala pelajar yang berbangsa Melayu pula sebanyak 7 orang sahaja iaitu bersamaan dengan 23.3% dan untuk bilangan pelajar berbangsa Cina ialah sebanyak seorang iaitu juga bersamaan dengan 3.4% sahaja. Hal ini menjelaskan bahawa faktor bangsa tidak semestinya mempengaruhi keputusan keseluruhan kajian ini
dan bilangan responden yang berbangsa Bumi Putra Sarawak lebih ramai daripada bilangan responden pelajar yang berbangsa Melayu dan Cina kerana lokasi kajian ini difokuskan antara pelajar IPT di Sarawak sahaja. Ini merupakan jadual yang menunjukkan hasil penyelidikan terhadap simptom-simptom masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT. Berikut pula merupakan catatannya. Berdasarkan jadual dan darjah tersebut, simptom 1 adalah berasa sedih yang berlanjutan. Majoriti responden memilih jarang-jarang mengalami simptom tersebut, iaitu selama 16 orang bersamaan dengan 53%. Hal ini dikatakan demikian kerana kemungkinan mereka mempunyai rangkaian sokongan sosial yang kuat seperti keluarga dan rakan-rakan yang membantu mereka mengatasi perasaan sedih. Simptom kedua pula adalah terlalu berfikir. Majoriti responden iaitu seramai 11 orang berasa sangat kerap terlalu berfikir, iaitu bersamaan dengan 37%. Hal ini kerana mereka mungkin mengalami tekanan yang tinggi dalam kehidupan seharian seperti beban kerja yang berat atau masalah peribadi. Simptom yang ketiga adalah selalu letih. Majoriti responden memilih jarang-jarang berasa sangat letih, iaitu seramai 14 orang bersamaan dengan 47%. Keputusan data menunjukkan majoriti responden memilih jarang-jarang berasa sangat letih kerana responden mungkin mempunyai diet yang seimbang yang boleh memberi tenaga yang mencukupi dan mengurangkan perasaan letih. Simptom yang keempat pula adalah masalah tidur. Seramai 15 orang responden bersamaan dengan 50% jarang-jarang mempunyai masalah tidur disebabkan oleh kualiti hidup dan persekitaran tidur yang baik. Simptom yang kelima adalah perubahan selera makan. Simptom ini menunjukkan majoriti responden jarang-jarang mengalami perubahan dalam selera makan kerana mereka mungkin mempunyai jadual makan yang tetap dan konsisten yang dapat membantu mengekalkan selera makan yang stabil. Simptom yang keenam pula adalah sukar untuk fokus dalam melakukan sesuatu. Majoriti responden jarang-jarang mengalami simptom tersebut, iaitu seramai 11 orang atau bersamaan dengan 37%. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang pandai mengurus masa mereka dengan berkesan dapat mengatur tugas-tugas mereka dengan cara yang tidak terlalu membebankan sehingga lebih mudah untuk fokus. Simptom yang ketujuh pula adalah menarik diri daripada orang lain. Majoriti responden iaitu seramai 10 orang atau bersamaan dengan 33% mengatakan bahawa mereka jarang-jarang mengalami simptom tersebut kerana individu yang mempunyai kesihatan mental yang baik dan kemampuan untuk mengurus emosi dengan baik mungkin kurang cenderung untuk merasa perlu menarik diri daripada orang lain. Simptom ke-8 pula adalah sakit kepala. Majoriti responden memilih kerap dan jarang-jarang, iaitu masing-masing seramai 9 orang responden bersamaan dengan 30%. Simptom yang ke-9 pula adalah mudah marah. Majoriti responden iaitu seramai 11 orang bersamaan dengan 37% menyatakan mereka jarang-jarang mengalami simptom tersebut kerana mereka mempunyai kebolehan mengurus masa dengan baik dan mengeimbangi kerja dan kehidupan pribadi mereka. Simptom yang terakhir iaitu ke-10 pula adalah mudah lupa. Majoriti responden menyatakan bahawa tidak pernah mengalaminya, iaitu seramai 10 orang atau bersamaan dengan 33%. Kerana mereka mungkin mengamalkan pemakanan yang seimbang. Melalui soal selidik yang telah diperolehi, terdapat beberapa punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi, iaitu IPT, yang dapat dilihat melalui jadual darjah di atas. Sebanyak 30 orang responden yang telah menjawab beberapa soalan selidik dalam borang soal selidik yang telah disediakan yang berkaitan dengan punca-punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT. Merujuk jadual darjah di atas, antara punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT adalah disebabkan oleh masalah keluarga. Sebahagian besar daripada jumlah responden, iaitu seramai 25 orang dengan 83% telah bersetuju dengan punca tersebut, manakala 17% dengan jumlah 5 orang responden pula tidak bersetuju dengan punca masalah keluarga merupakan punca masalah kesihatan mental bagi pelajar. Punca kedua yang menyebabkan masalah kesihatan mental pelajar ialah masalah kewangan. Punca masalah kewangan telah disetujui oleh responden sebanyak 19 orang dengan 63%, manakala 37% yang terdiri daripada 11 orang sebahagiannya tidak bersetuju dengan punca tersebut. Seterusnya, buli dan tekanan akademik juga merupakan punca yang dapat menyebabkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT. Kedua-dua punca ini telah memberikan jumlah dan peratus responden yang sama bagi responden yang setuju maupun yang tidak bersetuju dengan sebanyak 15 orang atau bersama 50% daripada jumlah keseluruhan.
Selain itu, punca kepada masalah kesehatan mental dalam kalangan pelajar RPT juga iaitu kerana berusaha untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru dan berasa disisihkan atau juga dikenali sebagai keseorangan. Kedua punca ini sangat dominan untuk disetujui oleh 23 orang responden dengan 78% jumlah keseluruhan yang mengambil bahagian dalam soal selidik, manakala 7 orang lainnya dengan purata 23% tidak bersetuju dengan pengaruh punca tersebut. Pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu punca yang dapat menyebabkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT. Responden telah menyetujui punca ini dengan seramai 18 orang responden bersama 60% jumlah keseluruhan, manakala bagi yang tidak setuju pula sebanyak 40% merangkumi 12 orang responden. Di samping itu, punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT ini juga termasuk disebabkan oleh masalah pengurusan masa. Berdasarkan jadual daraja di atas, masih menyatakan bahawa jumlah responden yang setuju dengan pernyataan tersebut yang mampu mempengaruhi pelajar dengan sebanyak 22 orang responden beserta 73% jumlah keseluruhan responden, manakala orang lainnya tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Salah satu punca yang dapat dikategorikan sebagai penyebab masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar iaitu kerana atas tuntutan harapan yang tinggi terhadap diri sendiri. Hasil kajian ini juga banyak disetujui oleh responden dengan bilangan yang tinggi, iaitu 21 orang responden dengan 70% purata keseluruhan, manakala 30% dengan jumlah 9 orang responden sahaja tidak setuju. Akhir sekali, punca kerana gangguan seksual juga mampu menyebabkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT. Namun demikian, punca tersebut mendapat jumlah tertinggi bagi pernyataan tidak disetujui oleh responden dengan jumlah 21 orang responden bersama 70%, manakala 30% dengan jumlah 9 orang responden sahaja yang setuju dengan punca tersebut. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah dan rakan-rakan sekelas sekalian. Saya Elisha Anarima, nombor matrik 102315 akan membentangkan bahagian kesan mengenai tajuk kami iaitu masalah kesihatan mental terhadap pelajar Institut Pengajian Tinggi iaitu IPT. Antara kesan yang disebabkan oleh masalah kesihatan mental adalah peningkatan penggunaan alkohol. Berdasarkan jumlah responden yang telah kami kaji, seramai 26 orang dengan 87% telah bersetuju mengenai kesan tersebut, manakala 13% dengan jumlah 4 orang responden pula tidak bersetuju mengenai kesan peningkatan penggunaan alkohol yang merupakan kesan bagi masalah kesihatan mental terhadap kalangan pelajar tersebut. Seterusnya, kesan yang kedua adalah akibat masalah kesihatan mental ialah penurunan prestasi akademik. Kesan penurunan prestasi akademik ini telah disetujui oleh responden sebanyak 24 orang dengan peratus 80%, manakala 20% yang terdiri daripada 6 orang tidak bersetuju mengenai kesan tersebut. Kesan yang ketiga pula, murung atau depresi dan suka membuat keputusan juga merupakan kesan yang disebabkan oleh masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Kedua-dua kesan ini telah memberikan jumlah dan peratus yang sama, iaitu 23 orang bersamaan 77%, manakala iaitu merupakan responden yang setuju, manakala yang tidak setuju sebanyak 7 orang bersamaan 23% daripada jumlah keseluruhan. Seterusnya, kesan daripada masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi ini akan wujudnya pemikiran negatif, iaitu sikap ingin bunuh diri. Kesan ini telah dipersetujui oleh 15 orang responden dengan 50% jumlah keseluruhan yang mengambil bahagian dalam mengisi borang soal selidik yang telah kami adakan.
manakala 15 orang lain laginya dengan purata 50% juga tidak bersetuju mengenai kesan tersebut. Selain itu, masalah kesehatan iaitu masalah dari segi fizikal, masalah pencernaan juga merupakan salah satu kesan yang diperolehi oleh kalangan pelajar daripada masalah kesihatan mental ini tadi. Responden telah menyetujui kesan ini seramai 19 orang responden bersamaan 63% daripada jumlah keseluruhan, manakala yang tidak bersetuju pula seramai 37% yang merangkumi 11 orang responden. Masalah kesihatan mental juga akan menyebabkan pelajar IPT berasa bimbang secara berlebihan. Kesan ini telah disetujui oleh 73%, manakala 27% lagi merangkumi 8 orang responden tidak bersetuju. Samping itu pula, kesan masalah kesihatan mental terhadap golongan pelajar Institut Pengajian Tinggi juga termaksud sukar untuk berinteraksi ataupun mempunyai masalah komunikasi. Berdasarkan jadual darjah yang di atas, masih menyatakan bahawa jumlah responden yang setuju dengan kesan tersebut sebanyak 23 orang responden bersamaan 77% keseluruhan responden, manakala bagi yang tidak bersetuju terdapatnya 23% responden bersamaan dengan 7 orang yang tidak bersetuju dengan kesan tersebut. Kesan yang seterusnya pula ialah dalam masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi ini ialah akan kehilangan minat dan motivasi. Hasil kajian telah dipersetujui oleh 17% dengan jumlah 5 orang responden yang tidak bersetuju, manakala 25 orang responden dengan 83% daripada purata keseluruhan bersetuju mengenai kesan tersebut. Akhir sekali, kesan yang terjadi akibat daripada masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT ini akan menyebab iaitu penurunan keyakinan diri. Pernyataan ini telah dipersetujui oleh 21 orang responden bersamaan dengan 70% daripada jumlah keseluruhan, manakala 30% lagi bersamaan dengan 9 orang responden tidak bersetuju dengan kesan masalah kesihatan mental tersebut. Secara keseluruhannya, kajian yang telah dijalankan adalah bertujuan untuk mengenapati masalah kesehatan mental dalam kalangan IPT. Sebanyak 30 orang responden, 15 lelaki dan perempuan, telah mengambil bahagian untuk menyempurnakan kajian ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan simptom-simptom mengikut pengalaman pelajar. Setelah diteliti, majoriti 10 orang responden bersetuju memilih pilihan tidak pernah mengalami simptom ke-10, iaitu mudah lupa. Seterusnya, sebanyak 16 orang responden menyatakan jarang-jarang mempunyai pengalaman simptom pertama, iaitu kerap merasa sedih yang berlanjutan. Sebanyak 10 orang responden mengatakan kerap mengalami simptom ke-9, iaitu mudah marah. Akhir sekali, seramai 11 orang menyatakan sangat kerap mengalami simptom kedua, iaitu terlalu berfikir, yang menyebabkan antara mengapa ramai pelajar IPT mengalami masalah kesihatan mental. Pengkaji mendapati punca yang paling dominan adalah punca daripada masalah keluarga, iaitu sebanyak 83% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 17% menyatakan tidak setuju. Di samping itu, pengkaji juga mendapati punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT paling sedikit adalah berpunca daripada gangguan seksual, iaitu 9 orang bersetuju, tapi seramai 21 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Merujuk kepada hasil daripada barang soal selidik, majoriti responden bersetuju kebanyakan pelajar IPT akan terkesan atau terpengaruh untuk merokok, meminum alkohol dan juga menggunakan dadah. Hal ini demikian kerana ramai pelajar IPT berfikir bahawa pendekatan tersebut merupakan salah satu cara untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Oleh itu, sebagai usaha yang efektif, perlulah dijalankan bagi mengurangkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT dalam memupuk persekitaran yang sehat dan komprehensif.